Assalamualaikum dan salam sejahtera sebagai pembuka tirai. Selamat kembali lagi ke channel Meremang, di mana Ati akan kongsikan kisah-kisah seram dari pengalaman-pengalaman benar. Bagi anda yang baru saja mengikuti channel ini, sila tekan butang subscribe dan like agar anda tidak terlepas peluang untuk mendengar kisah-kisah seram terbaru yang Ati upload dari masa ke semasa. Baiklah, tanpa membuang masa, kali ini Ati akan berkongsi pengalaman seram seorang pemandu taksi. Kisah ini dikongsi oleh seorang teman dari Malaysia. Katanya, kisah ini agak viral di sana satu ketika dulu. Baiklah, kisahnya begini. Ini terjadi pada tahun 2009. Kejadian ini berlaku kepada seorang pemandu taksi bernama Abdul Malik. Abdul Malik terpaksa bekerja overtime pada hari itu untuk mendapat pendapatan lebih. Maklum, untuk pemandu-pemandu taksi, kadang-kadang pendapatan mereka tidak menentu. Kebetulan pada hari itu, Abdul Malik tidak mendapat banyak keuntungan dari hasil memandu taksi. Dia pun berniat untuk terus bekerja hingga mendapat target yang dia inginkan. Sekitar jam 11 malam, Abdul Malik berhenti di salah satu perhentian teksi. Dia pun menunggu. Tidak lama kemudian, dia didatangi seorang wanita yang mahu ke Beranang Selangor. Pada mulanya, Abdul Malik menolak permintaan wanita itu kerana Abdul Malik pernah mendengar banyak cerita-cerita seram yang terjadi kepada pemandu-pemandu teksi yang pernah ke sana. Lagipun, perjalanan dari KL ke Beranang Selangor agak jauh dan ketika itu sudah larut malam. Abdul Malik bimbang kalau-kalau tidak ada penumpang yang balik ke KL. Tapi wanita itu merayu-rayu kepada Abdul Malik. Dia pun menawarkan RM150 kepada Abdul Malik. Dalam hati Abdul Malik, wah, lumayan juga. Lepas ni bolehlah balik, tak payah memandu lagi, bisik hati Abdul Malik. Dia pun bersetuju dan memulakan perjalanan. Sampai saja di rumah penumpang itu, dia pun membayar RM150 kepada Abdul Malik dan mengingatkan Abdul Malik agar berhati-hati di kawasan itu. Abdul Malik hanya tersenyum dan beredar dari situ. Tidak jauh dari situ, sampai saja di satu seliko, tiba-tiba ada seorang wanita menahan teksi Abdul Malik. Abdul Malik tersenyum. Dapat lagi duit tambahan sebelum balik ke KL, bisik hatinya. Dia pun memberhentikan teksinya di depan wanita itu. Wanita itu berpakaian ala 60-an dan ketika dia masuk ke dalam teksi Abdul Malik, seluruh teksinya dipenuhi bau wangi bunga melur. Abdul Malik tidak berfikir apa-apa. Sepanjang perjalanan, wanita itu berdiam sahaja. Tetapi tiba-tiba bila sampai di suatu kawasan, dia mula bersuara. Pakcik tahu tak, tempat ni dulu kan pernah terjadi satu kemalangan. Ada orang mati serta-merta tempat ni, pakcik. Kepalanya putus, tercampak ke dalam semak. Sampai sekarang tak ada orang jumpa kepala tu. Pakcik tak takut ke jalan sini? Entah kenapa, tiba-tiba bulu tengkuk Abdul Malik meremang. Dia seperti terpaku dengan cerita wanita tadi. Dia pun teringat cerita-cerita seram pemandu-pemandu teksi yang pernah dia dengar sebelum ini. Dia mendiamkan diri saja dan cuba menyembunyikan rasa takutnya. Tidak lama kemudian, penumpang wanita tadi secara tiba-tiba menyuruh Abdul Malik berhenti. Katanya dia mabuk dan terasa mahu muntah. Abdul Malik pun memberhentikan teksinya di tepi jalan dekat Semak Samun.
Wanita itu terus bergegas lari keluar dari teksi, seolah-olah tidak dapat menahan muntahnya. Tapi yang anehnya, dia berlari menuju ke dalam semak. Abdul Malik menjadi heran dan mula cemas. Hatinya sudah mula resah. Dia takut kalau wanita tadi ingin menipunya kerana tidak mahu membayar duit teksi. Abdul Malik pun keluar dari teksinya dan cuba menjenguk mencari-cari penumpang tadi. Dia terperasan ada satu pergerakan di satu arah. Kelihatan wanita tadi sedang membungkuk-bungkuk. Abdul Malik terus memerhatikan dari jauh. Kelihatan seperti wanita tadi sedang muntah. Abdul Malik terus memerhatikannya dan menunggu di teksinya. Tidak lama kemudian, wanita yang tadinya seolah-olah muntah tiba-tiba secara perlahan memusingkan badannya ke arah Abdul Malik. Ketika itu, alangkah terkejutnya Abdul Malik apabila melihat wanita yang tadinya seolah-olah sedang muntah rupanya tidak berkepala. Abdul Malik hampir-hampir pingsan. Dia menguatkan hatinya, terus masuk ke dalam teksi dan beredar dari situ. Sepanjang perjalanannya, barulah Abdul Malik faham bahawa penumpang wanita tadi adalah mangsa kemalangan ngeri yang dia ceritakan tadi. Dan ketika wanita tadi seolah-olah muntah, rupanya dia sedang membungkuk untuk mencari kepalanya yang hilang. Begitulah yang sering terjadi kepada pemandu-pemandu teksi. Setiap kali mereka lalu di situ, barulah Abdul Malik faham kenapa teman pemandu-pemandu teksinya tidak mahu ke situ bila larut malam. Setelah kejadian itu, Abdul Malik sudah tidak mahu lagi memandu teksi di waktu malam. Okey, begitulah kisah seram seorang pemandu teksi dari Malaysia. Pada pendapat Ati, kisah Abdul Malik memang sangat menyeramkan. Hingga kan waktu Ati sedang merakam kisah ini, Ati juga meremang. Bagaimana? Anda percaya? Jika anda ada pengalaman-pengalaman seram, sila kirim kisah-kisah anda ke channel Meremang. Alhamdulillah, terima kasih pada yang menyokong channel Meremang. Terima kasih juga pada yang telah mengirimkan kisah-kisah seram di channel ini. InsyaAllah Ati akan sampaikan hajat anda untuk berkongsi pengalaman-pengalaman seram anda bersama pendengar-pendengar di channel Meremang. Semakin banyak pengalaman-pengalaman seram yang anda kirimkan kepada Ati, semakin banyak kisah-kisah yang dapat Ati kongsi di channel ini. Dan insyaAllah Ati akan cuba tambah beberapa kisah seram di setiap episod. Sebelum Ati akhiri, Ati ingin doakan agar kita semua sentiasa dilindungi dari segala kejahatan yang datangnya daripada manusia, jin maupun syaitan. Ingatlah, apapun yang terjadi, kita harus yakin bahawa Allah lebih berkuasa. Sehingga berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.